Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, semua Alhamdulillah, kita bertemu dalam program Mahsyar siri yang ke-65 bersama dengan saya Umar Aziz. Pada bulan Ramadan ini lama kita tak buat kerana ada pelbagai jadual dan program yang menjadikan kita tak dapat nak buat program live. Mudah-mudahan kita dapat istiqamah, saya dan juga dapat khatamkan apa yang telah kita mulakan, insya-Allah. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat. Saya nampak di ruangan komen ada Marwani Ahmad, Az-Zahra, Yaya Lia, Muhammad Hardi, Faizah Taylor, kemudian Siti Zara Ahmad, Safia Sapian, Zainab Ayub, Zabida Saidin, Nurlida Alwi, Kamiza Muhammad Amil, Izzi Aish. Begitu juga di ruangan TikTok ahlan-ahlan Asma Arifin, kemudian Hasna Mukhtar dan juga semua sahabat-sahabat yang lain, Ida Hussein dan juga Mazira. Ahlan-ahlan, pada petang ini kita nak sambung pembacaan buku Mahsyar. Kebanyakan buku yang sahabat-sahabat ada dan kita pun dah tiba pada siri yang ke-65. Dan tajuk pada petang ini penulis bawakan berkenaan tentang As-Sur, tiupan sangkakala. As-Sur ada disebutkan di dalam Al-Quran. Kita akan bacakan ayat Al-Quran dia nanti. Dan kita telah tiba berkenaan tentang tiupan sangkakala. Maka dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi SAW ketika ditanya tentang bagaimanakah bentuk sangkakala, maka Nabi SAW menyebut seperti al-qarn, seperti tanduk binatang, seperti tanduk binatang. Maka kata penulis buku pada muka surat 196, kata penulis buku, tiupan sangkakala yang membawa kemusnahan. Akan ada beberapa tiupan sangkakala, sebahagian besar menyebut 2 kali dan ada juga berpandangan tiupan sangkakala sebanyak 3 kali. Maka kata penulis buku rahimahullah, tiupan sangkakala kemusnahan. Maka pada muka surat 196, kehancuran alam semesta dimulakan dengan tiupan sangkakala. Sebelum daripada ini kita telah baca hadis ayat Al-Quran berkenaan tentang tanda-tanda kiamat. Ada yang diletakkan di bawah kategori tanda kiamat yang kecil, ada di bawah tanda kiamat yang sederhana, dan ada yang disebut sebagai tanda-tanda besar kiamat. Dan pada kali ini kita nak sambung berkenaan tentang tiupan sangkakala. Maka kata penulis buku, kehancuran alam semesta dimulakan dengan tiupan sangkakala yang dalam Al-Quran disebut sebagai As-Sur, yang mana ada malaikat khusus yang ditugaskan untuk meniup sangkakala tersebut. Beliau adalah malaikat Israfil. Kata penulis, tiupan sangkakala ini akan berlaku pada hari Jumaat. Kerana kiamat dalam sebahagian hadis, dalam sebahagian riwayat menyebut berlaku pada hari Jumaat. Maka pada hari Jumaatlah tiupan sangkakala ini akan berlaku. Maka kata penulis, malaikat Israfil akan menjalankan amanah ini. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi SAW bersabda, "Kaifa an'um?" Bagaimanakah aku nak berasa bersenang lenang? Wa qadil taqama, dalam keadaan telah meletakkan pada mulutnya sahibul qarn,
malaikat peniup sangkakala, dan pada waktu itu dia telah bersedia dengan penuh perhatian. Apabila Allah berikan sahaja arahan, dia akan tiup sangkakala. Maka Nabi SAW bersabda, kaifa an'um, bagaimana aku nak berasa bersenang lenang, bagaimana aku nak berasa pada waktu itu berseronok-seronok dalam keadaan bila-bila masa tiupan sangkakala akan ditiupkan. Sebenarnya Nabi sabdakan ini nak menerangkan betapa dekatnya kiamat dan betapa hampirnya kiamat. Kata penulis buku, tiupan sangkakala terbahagi kepada 3 bahagian. Dan ada mengatakan 3 kali dan ada yang mengatakan 2 kali tiupan sangkakala. Maka kita tengok 3 kali dulu. Maka tiupan yang pertama adalah tiupan yang mengejut dan menakutkan. Tiupan yang pertama itu dia sekadar pada waktu itu tiupan amaran. Dan manusia pada waktu itu dengan tiupan, dengan bunyi yang sangat kuat, dengan bunyi yang sangat dahsyat, pada waktu itu manusia dah berada dalam ketakutan dan kerisauan. Ianya adalah tiupan yang mengejutkan dan menakutkan. Kemudian barulah datangnya tiupan yang kedua tak lama selepas itu, dan tiupan yang kedua ini adalah tiupan kebinasaan, tiupan kehancuran, tiupan yang mana Allah gambarkan dalam Al-Quran akan hancur binasa segala apa yang ada di langit dan bumi. Dan tiupan yang ketiga adalah tiupan Al-Ba'ath, tiupan Allah bangkitkan semula. Maka ada mengatakan 3 tiupan. Tiupan amaran, tiupan yang pertama, tiupan yang pada waktu itu mengejutkan seluruh yang berada di alam. Tiupan yang kedua adalah Allah binasakan. Dan tiupan yang ketiga adalah tiupan Allah bangkitkan semua makhluk serentak daripada kubur, daripada tempat kematian mereka. Maka ini pandangan yang mengatakan 3. Ada juga sebahagian besar para ulama menyebut hanya 2 kali. Maka kata penulis, namun ada juga sebahagian para ulama yang membahagikan tiupan sangkakala ini kepada 2 bahagian sahaja. Maka apakah tiupan sangkakala? Kehidupan membinasakan, dan yang kedua, tiupan membangkitkan semula manusia untuk hari hisab, untuk hari perhitungan. Okey, Atiyah. Okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabi ajma'in. Kata penulis buku, jom kita lihat Suratun Nazi'at. Kita buka sekejap Suratun Nazi'at. Maka surah An-Nazi'at adalah surah yang berada pada juz yang ke-30. Kalau ada yang ada Al-Quran, jom kita buka. Kita baca ayatnya. Surah An-Nazi'at, surah yang ke-79. Pada ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang tiupan sangkakala ini. Firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-6, kita baca dulu 3 ayat ini, 2 ayat ini, ayat 6, 7 dan 8, 3 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma tarjufur rajifah tatba'uha ar-radifah qulubun yawma'idhin wajifah. Allah Subhanahu wa taala ketika mana telah bersumpah pada permulaan surah An-Nazi'at, yang mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta was-sabihati sabha. Maka pada ayat yang ke-6 firman Allah, yauma tarjufur rajifah. Apakah terjemahannya? Tiupan yang pertama itu, pada masa berlakunya tiupan sangkakala yang pertama, yang mana tiupan ini tarjuf, tiupan ini akan menggoncangkan alam dalam kurungan sehingga mati segala yang bernyawa dan punah ranah binasa sekalian makhluk selain daripada ada makhluk yang Allah kecualikan. Masya Allah. Maka ini tiupan pertama yang Allah gambarkan hanya dalam 3 perkataan, yauma tarjufur rajifah.
Dahsyatnya tiupan yang pertama, yang mana firman Allah, ianya akan menggoncangkan segala apa yang berada daripada makhluk yang bernyawa. Alam akan bergoncang, semua akan mati, termasuklah para malaikat, termasuklah pada waktu itu jin, manusia, binatang, segala ni semua akan mati. Kecuali yang mana dalam ayat yang lain Allah sebutkan, dalam hadis pun Nabi SAW sebutkan, ada beberapa makhluk yang Allah berikan pengecualian. Antaranya malaikat maut, antaranya Jibril, antaranya malaikat hamalatul arash yang menanggung arash Allah, dan juga beberapa makhluk yang lain. Yauma tarjufur rajifah adalah peringatan dahsyatnya tiupan sangkakala yang pertama. Bila malaikat Israfil tiup je sangkakala as-sur buat kali pertama, maka mati, binasa semua makhluk yang ada pada waktu itu. Maka ini adalah dalil untuk tiupan sangkakala yang pertama. Maka Allah menyebut tentang tiupan sangkakala yang kedua. Firman Allah, tatba'uha radifah. Firman Allah, tiupan yang pertama itu akan diikuti oleh tiupan yang kedua. Tapi maksudnya tempohnya bukanlah sekejap, tempohnya bukanlah singkat, tempohnya bukanlah rapat, tempohnya bukanlah dekat, ada jarak. Namun selepas tiupan sangkakala pertama, di mana semua makhluk mati dan binasa, Allah bangkitkan semula untuk kehidupan yang real, untuk hisab, untuk perhitungan, untuk pada waktu itu diberikan buku catatan amalan. Maka firman Allah, tatba'uha radifah. Maka tiupan yang pertama itu firman Allah akan diikuti oleh tiupan yang kedua. Maka bila berlakunya tiupan yang kedua, apa yang berlaku? Maka dalam tafsir menyebut, yang menyebabkan orang yang telah mati semuanya akan hidup semula serta keluar daripada kubur dan tempat kematian masing-masing. Semua akan hidup semula. Di dalam surah Al-Qamar, bayangkan manusia hidup di dunia berperingkat. Maka moyang kita itu generasi mereka, kemudian atuk generasi mereka, kemudian ayah generasi, kemudian kita, selepas kita datang lagi generasi yang lain. Dah terlalu banyak generasi sehingga tak terkira daripada zaman Nabi Allah Adam alaihimussalatu wassalam lagi. Terlalu banyak generasi. Namun ketika mana hari kebangkitan, bila ditiup sangkakala yang kedua, maka pada waktu itu manusia dibangkitkan serentak, dibangunkan serentak. Maka Allah cerita di dalam suratul Qamar, firman Allah Subhanahu wa taala, yauma yakhrujuna minal ajdath, pada hari di mana makhluk dan manusia akan keluar daripada kubur masing-masing. Dan bagaimanakah jumlah mereka? Firman Allah Subhanahu wa taala, ka'annahum jaradum muntashir. Kita boleh lihat dalam suratul Qamar pada juz yang ke-27, surah yang ke-54, pada ayat yang ke-7. Firman Allah pada waktu itu, gambaran dia sangat menakjubkan, sangat menakutkan. Bagaimana manusia dibangkitkan serentak dan pada waktu itu keluar daripada kubur mereka serentak. Firman Allah, ka'annahum jaradum muntashir, seperti mana belalang yang terbang bertebaran. Kita mungkin pernah tengok ataupun pernah nampak, walaupun tak pernah alami, mungkin pernah nampak di Discovery Channel ataupun di TV dan sebagainya, ketika mana adanya pada waktu itu jumlah belalang yang banyak. Kan kalau kita nampak, saya pernah sekali waktu di Yaman, pada waktu itu datang sekali banyak, tapi kebetulan waktu itu dalam kereta. Maka dalam kereta tak nampak apa, gelap, tak nampak apa. Jumlah belalang yang datang begitu banyak, mereka datang sangat. Pada waktu itu kereta pun berhenti. Maka Allah bagi gambaran yang masyarakat Arab dan manusia mudah faham bagaimana banyaknya manusia yang dibangkitkan serentak, dahsyatnya jumlah mereka, gambaran mereka, bilangan mereka.
Firman Allah pada suratul Qamar ayat yang ke-7, ka'annahum jaradun muntashir, seolah-olah mereka ini adalah belalang yang terbang bertebaran dengan jumlah yang sangat banyak, yang sangat ramai. Maka itu adalah tiupan sangkakala yang kedua. Tatba'uha radifah. Bagaimanakah keadaan manusia pada ketika mana tiupan sangkakala yang pertama, yang kedua? Firman Allah, tatba'uha radifah, qulubun yawma idzin wajifah. Firman Allah pada tiupan sangkakala yang kedua, maka hati manusia pada hari tersebut berdebar-debar takut. Sebab sekarang ni dia kena berjumpa dengan Allah. Dia kena berhadapan dengan Allah. Dia kena memberi hisab dan beri perhitungan kepada Allah. Maka Allah gambarkan pada waktu itu keadaan manusia, qulubun yawma idzin wajifah. Maka dalam surah An-Nazi'at kita sambung semula pada ayat yang ke-8, firman Allah Subhanahu wa taala, hati-hati manusia ketika mana dibangkitkan semula, maka keadaan mereka adalah wajifah. Pada waktu itu mereka berada dalam keadaan yang sangat-sangat berdebar, sangat-sangat takut. Dan bagaimanakah pandangan mata mereka? Firman Allah pada ayat yang ke-9, absaruha khashi'ah. Yang ni tak ada dalam buku, cuma ada dalam ayat. Absaruha khashi'ah. Firman Allah Subhanahu wa taala, pemandangan mereka tunduk gerun. Masing-masing takut, masing-masing menundukkan pandangan, tak berani nak mengangkat pandangan. Dan pada waktu itu masing-masing berkata, firman Allah Subhanahu wa taala, yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Pada ayat yang ke-10, mereka pada waktu itu berkata, sungguh adakah kita boleh dihidupkan semula seperti mana kita berada di dunia dulu? Sebab orang-orang yang ingkar, orang-orang yang enggan, mereka tak percaya adanya hari kebangkitan. Maka pada waktu itu mereka berkata, boleh hidup balik dan boleh ada balik, boleh dihidupkan semula. Maka sekarang ini baru mereka percaya. Namun penyesalan dah terlambat, peluang tak akan datang lagi. Dan inilah gambaran yang Allah beri untuk hari kebangkitan semula. Maka ini dia surah An-Nazi'at, kita boleh baca. Kita hanya baca lebih kurang 5 ayat. Sahabat-sahabat boleh buka surah An-Nazi'at, surah yang ke-79, dan baca tentang gambaran hari kebangkitan semula yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan pada ayat tersebut. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Lalu selalunya kita buat setiap hari selalunya. Namun kebelakangan ini kerana ada beberapa program Ramadan, kita tak dapat nak buat pembacaan mahsyar pada waktu petang. Dan kemudian pada waktu pagi pun setelah ada program Qiyamul Lail dan juga kelas malam, maka saya pun tak sempat dan tak larat nak buat program Hayati Quran. Namun insya-Allah jika ada ruang dan peluang, saya berharap sangat untuk teruskan apa yang kita dah mulakan sejak waktu Covid lagi. Kita dah buat program pagi dan pada waktu petang, mudah-mudahan istiqamah insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak Ana bagi ketupat raya. Terima kasih banyak-banyak. Dah sampai dah Amu? Belum. Nanti kalau dah sampai beritahu. Okey. Lalu anak-anak kan berbuka. Saya ada program anak-anak dia berbuka dekat rumah mak saya, namun saya hanya boleh join selepas tarawih mungkin, sebab saya ada program, ada tazkirah Ramadan kejap lagi dan juga ada tarawih. Lepas tarawih baru dapat join, baru, walaupun tak jauh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dengan mak, tapi ini berbuka yang pertama. Saya pun nak hantar tak sempat dan sebagainya. Okey, jom kita lihat muka surat 198. Maka kata penulis buku, maka itu adalah gambaran tentang dalil tiupan sangkakala yang didatangkan daripada Al-Quran.
Maka pada dalam Al-Quran disebutkan tentang tiupan sangkakala yang pertama dan kedua. Sebab ada orang dia tak percaya hadis. Baru-baru ni pun dekat satu tempat di Selangor, ketika mana saya sedang kuliah, sedang ceramah, maka saya cerita tentang tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat, antaranya tentang Dajjal. Memang jelas dalam hadis ada disebut tentang Dajjal, cuma dalam Al-Quran tak disebut. Maka jadi perbahasan panjang pula. Sedangkan kita puasa, jadi perbahasan panjang. Pada waktu itu dia tak percaya hadis. Dia kata dia percaya, tapi pada waktu itu dia tolak banyak perkara daripada sabdaan Nabi SAW. Maka tak ada faedah untuk pada waktu itu berbahas ataupun melanjutkan bicara. Maka sekali saya pun minta undur diri. Ada orang tak percaya hadis. Pada waktu itu dia hanya percaya Al-Quran. Al-Quran pun dia hanya percaya dan terima apa yang dia rasa betul sahaja untuk pemahaman dia. Moga Allah pelihara dan jauh. Maka pada waktu itu kalaulah tolak hadis, maka bagaimana pada waktu itu nak solat? Kebanyakan solat apa yang kita belajar daripada hadis. Dalam Al-Quran tak sebut pun cara bagaimana nak solat. Dalam Al-Quran tak sebut pun pada waktu itu cara nak beribadah, waktunya bila. Disebut secara ijmal, secara ringkas untuk beribadah pada waktu pagi, petang dan penghujung malam. Tetapi tak disebut pada waktunya bila dan sebagainya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Muka surat 198. Apabila bumi digegarkan dengan gegaran yang sedahsyat-dahsyatnya, maka ketika mana kiamat berlaku, waktu tiupan sangkakala yang pertama, maka akan berlaku gegaran yang dahsyat. Ini pun ada disebut di dalam Al-Quran, di dalam surah Az-Zalzalah. Maka kata penulis, apabila bumi digegarkan dengan gegaran yang sedahsyat-dahsyatnya, serta bumi itu mengeluarkan segala isinya, maka pada waktu itu manusia menjadi bingung, menjadi takut, menjadi hairan, menjadi terkedu, menjadi tak tahu nak buat apa. Dan mereka bingung. Maka pada waktu itu manusia akan bertanya, apa yang berlaku dengan bumi? Maka ini Allah sebutkan jelas di dalam surah Az-Zalzalah ayat 1 hingga 3. Jom kita baca ayat dia setiap daripada kita hafal. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha. Surah Az-Zalzalah adalah surah yang ke-99. Maka firman Allah, maka ketika mana berlakunya tiupan sangkakala yang pertama, antara yang berlaku adalah bumi akan bergoncang dengan sedahsyat-dahsyatnya. Bayangkan, kalaulah gempa bumi yang pada waktu itu berlaku pada tempat yang tertentu, manusia pun pada waktu itu boleh hilang tujuan, pedoman dan hilang segala pertimbangan bila berlakunya. Yang mana itu baru gempa bumi. Bayangkan kalaulah satu dunia pada waktu itu bergoncang. Dan pada waktu itu tak ada tempat selamat. Tak ada tempat untuk manusia berlindung. Maka firman Allah, Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ini bukan gempa bumi. Ini jauh lagi dahsyat daripada gempa bumi. Firman Allah, apabila bumi digoncangkan, digegarkan dengan gegaran yang sedahsyat-dahsyatnya, zilzalaha, sedahsyat-dahsyat goncangan, sedahsyat-dahsyat gegaran. Dan ianya adalah jauh daripada kita boleh faham daripada gempa bumi. Ianya lagi dahsyat daripada tsunami. Ianya pada waktu itu hancur binasa segala apa yang ada di bumi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Dan pada waktu itu bumi keluarkan apa yang ada dalam dia, daripada mayat manusia yang ditanam, daripada harta, daripada api, daripada apa, semua yang ada padanya dikeluarkan. Firman Allah, wa akhrajatil ardu athqalaha.
dan bumi pada waktu itu mengeluarkan segala isinya. Dan manusia dalam kebingungan, tak tahu tempat selamat. Manusia akan bertanya sesama sendiri. Apa yang manusia akan bertanya? Manusia akan bertanya sesama sendiri, wa qala al-insanu ma laha. Manusia akan bertanya, apa dah berlaku kepada bumi? Apa yang dah terjadi kepada bumi? Maka dalam buku hanya sebut ayat 1 hingga 3, namun sahabat-sahabat boleh baca sehingga habis. Maka apabila berlakunya tiupan sangkakala, maka suaranya adalah sangat dahsyat dan kuat. Dalam masa yang sama akan berlakunya goncangan dan gegaran yang sangat dahsyat. Kemudian apakah seterusnya berlaku? Maka kita akan sambung kemudian muka surat 198 insya-Allah. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.